Hai, Assalamualaikum semua, nama aku Alif. Selamat kembali ke channel aku Marjans TV. Welcome back to another episode of my video. Thank you so much sebab klik video ni. Bagi mereka yang baru sampai ke video ini, macam biasa aku cakap thank you so much sebab klik sebab consider untuk tengok video ni. So why not you consider to subscribe as well, right? Jadi bagi mereka yang dah lama kat video ni, thank you so much as always. So here's another one for you guys. Bagi mereka kat luar sana yang bertanyakan tentang giveaway dan sebagainya, alright, korang boleh klik dekat link dekat komen kat bawah tu. First yang aku ada comment pin tu, ada link untuk pergi ke video yang membawa korang kepada giveaway ataupun hadiah daripada filem Kenderaan Berat Ikut Kiri. Bagi mereka kat luar sana yang bertanyakan tentang topi Massacre Conspiracy ini daripada merchcow.com, jadi korang boleh pergi ke merchcow.com, korang boleh dapatkan topi M616 ini. Dan juga bagi mereka yang bertanya tentang sweater ini, hoodies Marjans TV Blackout Edition ni, soon aku akan announce benda ni, alright. Harga pun bawah RM100 sahaja. Okay, jadi korang kena kumpul duit. The moment bila aku announce je, korang kena beli dengan cepat sebab stock very limited. Sometimes orang kata limited kan, tapi dia print kat 1000 helai juga. Jadi aku punya ni, aku print lagi limited, tidak sampai 50 helai. Don't forget, stay tuned, stay updated on my community wall dan sebagainya. The moment bila aku announce je untuk aku jual hoodies ni, once sold out habis, aku dah takkan print lagi, dah sampai bila-bila. Jadi hari ini video berkaitan dengan sekolah. Okay, peraturan di sekolah dekat North Korea. So bagi korang kat luar sana yang masih bersekolah, korang kena tengok video ni, korang kena share kat kawan-kawan korang. Korang kena bagi tahu kat orang betapa indahnya sekolah dekat Malaysia ni sebenarnya. Okay, korang kena bagi tahu, korang kena bersyukur kenapa bestnya sekolah kat Malaysia ni berbanding dengan sekolah dekat North Korea itu sendiri. Benda yang pertama yang aku rasa macam tak masuk akal yang ada dekat sekolah dekat North Korea ni adalah tentang Supreme Leader. Alright, so bila aku bercakap tentang Supreme Leader, korang mesti akan terngiang-ngiang nama Kim Jong-un, Kim Il-sung, Kim Jong-il, semualah, all the Kims lah. Kita dekat Malaysia ataupun dekat mana-mana negara dekat luar sana belajar sejarah tentang negara itu sendiri, negara kita. Belajar pasal macam mana kita dijajah, belajar macam mana kita mencapai kemerdekaan, bla bla, iaitu ini, iaitu kita belajar macam mana pejuang kemerdekaan dan sebagainya, pahlawan-pahlawan kita, Mat Kilau, Hang Tuah dan sebagainya, you name it. There's a lot of benda-benda yang sejarah kita belajar yang dalam usia ratusan tahun yang kita ada dekat negara kita. Tetapi dekat sana orang belajar juga sejarah, tapi sejarah diorang tu lebih spesifik ke arah presiden dengan juga bekas-bekas presiden diorang. Di dalam mata pelajaran diorang, dalam silibus diorang dekat sana, mereka menghabiskan masa sebanyak 171 jam dalam masa sebulan hanya untuk belajar tentang sejarah ataupun pasal dia punya presiden dan ex-ex presiden. Jadi 171 jam tu kita bagikan kepada 30 hari. Jika mereka tak cuti, sehari mereka akan belajar pasal presiden diorang dalam lingkungan 4 hingga 5 jam sehari. Kalau tak ada cuti sekolah, hari-hari diorang belajar. Kalau ada cuti sekolah, maksudnya setiap hari mereka akan belajar dengan lebih lama lagi. Jadi apakah contoh-contoh sejarah yang mereka kena belajar? Contohnya adalah seperti macam pada umur 3 tahun Kim Jong-un belajar untuk bawa kereta. Okay. Dan pada umur 9 tahun Kim Jong-un memenangi championship pelayaran pada usia umur 9 tahun. Itulah benda yang pertama yang aku rasa tak masuk akal di dalam sistem pendidikan North Korea. Yang kedua adalah haircut, gaya rambut. Gaya rambut yang dibenarkan kepada pelajar college atau pelajar universiti dekat North Korea adalah hanya mengikuti cara gunting ataupun cara fashion rambut Kim Jong-un itu sendiri. Okay. Rules ni agak sama-sama. Ada yang kata tak boleh follow Kim Jong-un lah, ada yang kena follow lah benda tu. But again, bagi aku sebagai seorang pelajar, korang ditetapkan untuk hanya memiliki certain rambut punya fashion ataupun certain rambut punya hairstyle. That is very upset. Benda tu dah tak sepatutnya berlaku di dalam era yang moden ini. Jadi korang kat luar sana kenalah bersyukur masih lagi boleh menggayakan fashion rambut yang seperti korang nak di dalam batas undang-undang yang telah ditetapkan. Alright, kalau korang kat college tu tak ada masalah, korang nak buat panjang apa benda semua. Kalau kat sekolah tu kau kena ikut lah, tak boleh lebih pada sideburn ni lah, tu lah, benda semua tak lebih pada kening lah. Jadi benda tu still kena ikut, tapi korang masih boleh menggayakan rambut korang dengan suka hati korang, dengan cara korang. Masih boleh pakai pomade lah orang kata. Yang ketiga, benda yang aku rasa macam tak masuk akal ataupun pelik dalam undang-undang sistem pendidikan di North Korea adalah bermula daripada kecil lagi, daripada tadika
daripada sebelum sekolah, mereka telah diterapkan dengan budaya bergaduh. Gaduh macam apa tau? Macam sparring. Sparring. The word is sparring. Seperti dalam taekwondo lah, jujitsu lah, seni-seni mempertahankan diri. Mereka telah diajar untuk fight dalam combat. Dalam setiap atau setiap peringkat dalam persekolahan ataupun dalam pembelajaran, mereka telah diterapkan untuk terlibat dalam sukan combat, tak kira lelaki atau perempuan. Dan setelah mereka habis di sekolah, mereka pun ada PLKN. Mereka ada National Service. National Service orang lagi lama, dan mereka bukannya dari dalam camp asing daripada askar-askar macam kita buat dekat kita punya negara. PLKN tu tidak. Mereka sendiri akan join army, akan join tentera itu secara paksa untuk beberapa tahun. Yang pertama, mereka kena pergi, dan pas pada tu barulah pihak tentera akan decide sama ada mereka boleh sambung ataupun tidak sambung. Kadang-kadang tu ada yang memang jenis yang lembik, tak boleh buat apa-apa. Tapi itu pun lepas 2 tahun. Lepas 2 tahun mereka berada di dalam program khidmat negara diorang. Undang-undang keempat yang seterusnya yang aku rasa tak masuk akal adalah mereka tidak dibenarkan untuk keluar daripada kawasan sekolah ataupun kampus. Ini kerana kebanyakan sekolah dekat sana adalah berasaskan macam asrama. Dan undang-undang ini adalah lebih khusus kepada pelajar universiti. Pelajar universiti ini tidak dibenarkan langsung keluar daripada kampus, termasuk dengan pengajar mereka. Tenaga pengajar mereka juga tidak boleh keluar daripada kampus sepanjang tempoh pembelajaran, dan mereka akan hidup bersama, makan bersama dengan alasan untuk memupuk semangat silaturahim atau semangat kerjasama dalam kalangan mereka. Tapi bila kata tak boleh keluar tu, bukan tak boleh keluar langsung. Ya, mereka boleh keluar, mereka boleh buat lawatan dan sebagainya, tapi hanya ke tempat-tempat yang telah ditetapkan, seperti tempat-tempat untuk tengok statue ataupun patung-patung presiden-presiden orang. Dan tempat-tempat mereka lawati ini adalah tempat-tempat di mana askar-askar tentera North Korea ini ditugaskan untuk menjaga kawasan itu. Kalau kawasan tu, tempat tu tak ada jaga-jaga ataupun askar-askar yang menjaga, pelajar-pelajar ini dan cikgu-cikgu ini tak boleh keluar untuk visit tempat tu. Undang-undang seterusnya adalah mereka mengamalkan prinsip untuk melaporkan segala-galanya kepada sesiapa sahaja. Okey, melaporkan apa? Melaporkan benda-benda yang mereka rasa macam melanggar undang-undang. Di sini mereka mengamalkan macam kaki repot lah, sama ada cikgu ataupun pelajar. Jika mereka terdengar salah seorang ataupun dalam kalangan mereka ni bercakap tentang kepedihan ataupun kesengsaraan ataupun benda yang tak suka tentang kerajaan, mereka akan report perkara ni kepada pihak atasan, kepada cikgu ataupun sebagainya. Sebab apa? Sebab mereka ini akan dikenakan tindakan, dan bagi mereka yang report tu, mereka akan diberikan reward. Kadang-kadang bukan saja benda-benda report benda yang serius macam benda-benda yang mengancam negara. Kadang-kadang kalau macam kawan kau cakap benda kata aku suka dah lagu daripada Justin Bieber dan sebagainya, benda itu pun boleh dikenakan tindakan. Benda itu juga boleh korang report kepada cikgu ataupun askar, kepada sesiapa saja pihak berkuasa tentang penderhakaan yang telah dilakukan oleh kawan-kawan korang kerana meminati something daripada luar, seperti muzik dari luar ke apa benda ke semua tu. Itu adalah berdosa, itu adalah treason ataupun derhaka kepada negara. Maka itu juga akan dikenakan tindakan yang keras terhadap manusia-manusia yang mengingkari peraturan ini. Undang-undang tak masuk akal ataupun peraturan yang gila dekat sistem pendidikan orang adalah forced labour ataupun buruh paksaan. Semua pelajar daripada sekolah rendah ke sampai sekolah menengah ke, mereka akan kena untuk melakukan kerja-kerja paksaan 2 hari dalam masa sebulan. Tenaga mereka akan dikerah untuk melakukan benda-benda ataupun kerja-kerja secara paksaan yang melibatkan industri untuk membangunkan negara itu sendiri, sekurang-kurangnya 2 kali dalam masa sebulan. Dan kalau korang nak tahu, pelajar-pelajar dan orang-orang yang pergi sekolah dekat North Korea ni, mereka kena bayar yuran yang tinggi. Mereka juga kena bayar untuk supply pembelajaran seperti pensel, buku dan sebagainya, dan yang akan diberikan oleh pihak kerajaan ataupun pihak sekolah. Mereka kena bayar dulu baru dapat, dengan harga yang sangat tinggi. Jadi bagi mereka yang tak mampu, instead of 2 kali sebulan untuk mereka kena jadi buruh paksa, ianya akan jadi lebih lama daripada 2 kali dalam masa sebulan. Mungkin 7 hari, mungkin 2 minggu dalam sebulan tu dia kena jadi buruh paksa semata-mata untuk membayar kepada pihak kerajaan ataupun bayar kepada pihak sekolah yuran dan juga supply untuk pembelajaran mereka. Undang-undang tak masuk akal seterusnya di dalam sistem pendidikan orang adalah kena pay respect kepada supreme leader diorang secara gila-gila, guys. Setiap kelas dekat sekolah ada gambar-gambar presiden orang, bekas-bekas presiden sekali diorang letak. Okey, dan setiap pagi mereka akan berdiri, mereka akan pandang, mereka akan menyanyikan lagu yang macam lagu negara ke lagu negeri ke, lagu yang puji-pujian lah bagi menghormati diorang. Diorang ada juga ikrar diorang tu, ikrar yang lebih kepada berikrar untuk setia semati dengan diorang punya leader sambil memandang ke arah wajah leader
leader orang dekat dalam kelas tu. Dan jika mereka menuliskan esei ataupun apa-apa yang terdapat di dalam penulisan orang, jika ada nama presiden atau nama bekas-bekas presiden ni, mereka kena tekan, kena boldkan nama itu supaya nama-nama ini lebih jelas dan nama-nama ini lebih prominent daripada nama-nama ataupun tulisan-tulisan lain yang di dalam esei ataupun kerja rumah tersebut. Yang seterusnya, di North Korea mereka mengamalkan sistem kasta. Sistem kasta yang sangat-sangat teruk. Mereka ada 5 jenis kasta. Di dalam setiap kasta ini akan menentukan korang pergi ke sekolah mana, korang pergi ke kelas apa dan apa yang korang belajar. Tak semua orang akan belajar benda yang sama, tak semua orang dapat pergi kelas yang sama. Mereka akan diagih-agihkan mengikut kasta. Sememangnya bagi mereka yang berada di kasta yang paling bawah, mereka tidak akan mendapat education yang sempurna, mereka tidak akan dapat education macam mana mereka yang berada di kasta yang pertama. Sebab itulah sistem kasta di dalam pendidikan di North Korea ini adalah benda yang sangat-sangat tak masuk akal dan sangat gila dan tak logik yang dibuat ataupun diamalkan di North Korea. Bercakap pasal pembelajaran dan sebagainya, pada dunia sekarang ni, pada tahun 2021, penggunaan internet memang tidak akan dapat kita nafikan lagi. Okay? Nak buat homework ke, nak buat assignment ke, nak buat research ke, mesti akan membabitkan internet. Dan kita dekat Malaysia ni, kita boleh melayari ratusan jutaan ribuan website untuk mendapatkan maklumat yang sah dan sahih dan kredibel. Tetapi dekat North Korea hanya 28 website sahaja yang boleh dilayari, dan 28 website itu adalah website yang disediakan oleh pihak kerajaan sahaja. Senang cerita, apa yang mereka belajar dekat sekolah, apa yang mereka nak kena tahu hanyalah revolves around the country sahaja. Macam kita boleh ambil research, kita boleh dapat maklumat, kita boleh dapat segala-galanya, atau pengalaman, atau pengetahuan, ataupun apa-apa saja yang bukan sahaja dalam negara, malah di luar negara. Tapi dekat North Korea, pembelajaran orang hanya termaktub di dalam negara sahaja, which is very akan membuatkan manusia akan lebih narrow minded. Korang bayangkan kat Malaysia ataupun dekat negara-negara luar kita semua ni pun, yang dapat akses kat luar pun masih narrow minded, masih lagi small mentality. Bayangkan kalau kita hidup kat negara macam North Korea ni, yang hanya dihidangkan dengan 28 website saja untuk mendapatkan ilmu, dan itu pun tak semua mereka boleh dapat. Tak semua boleh layari internet. Mereka hanya boleh layari internet di tempat-tempat tertentu, di bangunan kerajaan, di sekolah, dan mereka tidak boleh layari internet ini dekat luar daripada premises ini seperti kat phone orang. Tak boleh guys. Jadi guys, itulah sahaja undang-undang ataupun benda yang pelik yang korang kena hadapi kalau korang bersekolah dekat North Korea. Nak hidup pun dah susah, nak belajar pun dah susah. At the end of the day, mereka tidak ada pilihan. Mereka hanya perlu ikut, mereka hanya kena ikut. Kerana apa? Kalau mereka ingkar, kalau mereka tak nak, kalau mereka nak melawan, mereka akan dipenjarakan. Dan itulah realiti hidup di dalam dunia komunis ataupun negara komunis ini. Mungkin setiap apa yang aku cakap tadi, undang-undang ataupun peraturan yang pelik dekat North Korea tu mungkin buruk, mungkin benda tu sangat-sangat harsh, tetapi tidak boleh dinafikan juga. Dalam setiap benda yang buruk itu ada kebaikan tersendiri. Adalah orang kata blessing in disguise. Tetapi dalam setiap apa yang kita buat, kita kena fikir, kita kena timbangkan mana lagi banyak, baik ataupun buruk, barulah kita implementkan benda tu. Tetapi di dalam kes ini, pihak North Korea ataupun pihak Presiden Kim Jong-un ini tidak langsung membuatkan timbang tara tersebut. Mereka hanya fikir yang terbaik untuk kerajaan dan hanya untuk menyelamatkan maruah ataupun muka presiden mereka. Jadi guys, sampai di sini saja video pada kali ini. Thank you so much sebab korang tengok daripada mula sampai habis. I really appreciate that. Kalau korang suka, korang boleh share. Kalau korang tak suka, deal with it. Aku tak peduli. Thank you so much for watching. See you guys on my next video. Be a good Muslim. Stay clean, stay positive, stay safe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.